Nabi sebut 4 jenis manusia laki-laki. Yang pertama, suami. Jalanan ni memoga mulai hari-hari tuan sekalian, rajin beramal dia. Tapi dalam perjalanan nak ke neraka, ke syurga, tiba-tiba dengar suara. Malaikat kata, siapa pula manggil tu? Nengok isteri dia, anak-anak dia yang mendakwa dia tidak menjalankan tanggungjawab dalam memberikan pengetahuan agama dan mencegah kemungkaran daripada pelanggaran hukum agama. Masuk neraka kita. Yang kedua, siapa dia? Yang kedua adalah abang yang sulung. Bukan, anak laki-laki yang besar dalam keluarga setelah mak bapak dia meninggal. Mak bapak meninggal, kita jadi anak laki-laki yang besar. Bukan mesti sulung. Kadang-kadang sulung tu laki-laki perempuan. Anak laki-laki yang paling besar dalam keluarga, dia memikul tanggungjawab kepada yang perempuan-perempuan di kalangan adik-beradik. Dia pun berjalan, dia rajin sembahyang, sedekah, maka berjalan pergi masuk masjid. Dan pergi nak ke syurga, tiba-tiba dengar siap. Sound effect dia. Maka malaikat kata, siapa yang memanggil-manggil itu, kan? Maka dia tengoknya adik-adik perempuan dia yang belum berkahwin. Yang dah kahwin untuk laki dia lah, tanggung semua. Maka malangkan tuan-tuan, akhirnya tercampak kena neraka. Yang ketiga, laki-laki mana pula? Iaitu laki-laki yang disebut sebagai guru-guru, ulama-ulama lah, yang dia tidak menceritakan dan mengajar perkara yang betul. Akhirnya dia jalan ke syurga, tiba-tiba ada seorang panggil, tuan, panggil. Malaikat kata, cuba tengok siapa anak murid dia, panggil. Kenapa ni? Mengapa engkau benarkan dia pergi syurga? Padahal aku tanya, dia jawab pusing-pusing. Aku pun tak faham dia jawab. Dia, yang haram dia tak kata haram, yang halal dia tak kata halal, dia ngelewak tertentu apa. Menyebabkan aku tak tahu nak pegang apa dia cakap. Takkan kau nak bagikan dia masuk surga, kami masuk neraka? Nak masa tu tuan-tuan sekalian memang nak. Sebab itu dalam Quran kata, di akhirat besok tidak ada lagi hubungan kekeluargaan. Sekarang ni malu-malu juga tak? Malu Allah orang panggil tak? Akhirat besok tak ada. Dia dakwa, ni guru kami tak terpakai, dia cakap. Nah, aku tanya halal ke haram, dia diam aja. Dia tak jawab. Macam cerita kitab kuning dengan kitab biru, kan? Ada satu guru tu, dia tanya, Tok Guru, apa hukumnya mencuri ikan di kolam orang? Dia kata haram. Dia buka kitab kuning, dia haram. Kata dia, curi, kalau saya bagi 2 dengan Tok Guru, macam mana pula ikan dia? Dia buka kitab lagi, dia kata harus. Nampak tak? Jenis Tok Guru ni. Jenis Tok Guru ni. Tak konsisten dia punya fatwa. Ini bahaya. Sebab itu guru-guru pun dia kena takut juga terhadap pendakwaan ini. Jadi itu 3 daripada yang 4 tu, yang keempat tu saya ingat tu sekalian. Nanti lain tahu saya sebut, dia ingat. Kalau guru kat sekolah lah ni banyak. Tak kira guru kat sekolah ke, guru kat dalam kolong ke, apa benda je. Bila dia menyembunyikan ilmu, Tengah jadi penonton. jadi dia menyembunyikan ilmu, tak kira lah dia ngajar mana. Asal menyembunyikan ilmu saja, kau tunggulah akibat dia. Sebab itulah Nabi sebut al-khiyanatu fil ilmi asyaddu min khiyanati fil mal. Khianat kepada ilmu jauh lebih dahsyat daripada khianat kepada harta benda. Tengok khianat kepada ilmu. Nampak tak tuan-tuan? Jadi guru-guru ni dia kena ada benda-benda macam ni, baru dia cakap betul. Tak? Sebab itu kalau kita tengok kita ni, kita satu benda bila kita sebut Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, yang kita nampak apa benda? Yang selalu orang sebut, bila sebut 4 mazahib ni, apa yang orang nampak? Hukum fiqh. Itu yang nampak. Hukum fiqh. Syafi'i kata begini, Hanbali kata begini tak? Yang kita nampak fiqh. Pernah tak kita tengok sejarah perjuangan mereka? Kita tak pernah tengok. Yang nampak fiqh. Kita tak pernah tengok Imam Syafi'i dipenjarakan. Kita tak pernah tahu. Kenapa dipenjara? Kerana bercakap perkara yang tak selari dengan khalifah masa itu. Imam Ahmad Hanbal juga, tuan-tuan sekalian. Imam Maliki juga dipenjara. Ketika dia dipenjarakan, marilah pembodik raja ni,
Khalifah datang, dia kata, wahai Maliki, wahai Imam Malik, engkau tukarlah sikit engkau punya fatwa tu. Biar nampak igah-igah macam khalifah nak, engkau akan terlepas dan kau boleh mengajar masjid surau. Katanya ni pengampu ni, ampu sana, ampu sini ni. Apa kata Imam Malik? Logiknya betul. Engkau keluar penjara, kau boleh mengajar masjid. Kau boleh mengajar. Tapi tuan-tuan sekalian, lupa. Kenapa kau boleh mengajar? Kerana kau tidak tegas dalam agama. Sebab tu kau boleh mengajar. Maka semua itu tidak didapatkan manfaat di sisi Allah. Macam kita pergi umrah lah. Pergi umrah tidak sah kepada tawaf. Bila tawaf tak sah, automatik sa'i tak sah. Nampak tak? Sebab apa? Dia berkait. Nampak tak? Contohnya, sahabat saya, dia buat PhD di UK. Negara Islam. Pensyarah orientalis. Ni cerita saya. Dia buat PhD. Dah siap dia punya pergi bebas. Dia kata ginilah, dia tengok ginilah, dia kata. Aku nak je, kalau mu nak excellent, dia kata, mu cuba ambil satu je kelemahan Muhammad SAW. Kau timbulkan. Aku bagi excellent kau. Satu kelemahan. Alhamdulillah, dia kata, saya tak kemaruk dengan PhD. Akhirnya dia berhenti dan dia buat di Sudan. Kalau orang yang fikir pakai akal, alah kau cebut je satu je, kan? Nanti kau boleh ngajar, kau guna PhD kau. Tapi ingat, engkau dapat kepada gelaran itu kerana menimbulkan satu keraguan pada Nabi, sedangkan Nabi tidak ada kelemahan. Dan hujah engkau ini akan diguna oleh orientalis untuk menghentam Islam balik. Ini maksud tadi ni. Akhirnya dia buat PhD di Sudan. Walaupun dia kata, Masya Allah, duduk dalam rumah buat daripada tanah. Dan sekarang dia jemput saya, kata, kau cerita apa, aku dah tak nak, aku dah takut, lebih baik aku tak pergi. Dia kata, jom lah, dia kata pergi, dia pergi kat Sudan, dia cakap kan. Serius, kita dengar pun serius dah. Nak pergi, Masya Allah lah. Lebar lah, semula lah kata pergi. Mu klik esok aku pergi mu. Jadi, dia kata rumah dia buat daripada tanah liat, rumah dia. Ya. Dia tak ingat dia daerah mana dia. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekalian, dia menjadi hebat juga sekarang ini ya. Jadi nak ceritanya, Imam Malik tadi logiknya kata apa? Ya, kalau ejah sikit fatwa aku, maka aku boleh keluar penjara dan aku boleh menyebarkan dakwah. Tapi apa Imam Malik sebut? Iza sakata alim, apabila berdiam diri orang yang alim, taqiyatan ni bila pakai logik akal, berdiam diri atas sebab kepentingan dunia, famata zahirul al-haq, bila kebenaran itu akan tercerna, dia kata. Bila masa kebenaran itu akan nampak. Kalau orang yang alim berdiam diri, itu ketegasan dia. Termasuk juga kalau kita tengok Allahumma salli ala Muhammad, Imam Ibn Taymiyah. Ya, dia kena berjaga. Kerana dia lawan lagi, dia kena bubuh dalam telaga. Dalam telaga tu dalam penjara. Tuan bayang tengok. Punya dahsyatnya dah. Penderaan double dua tu. Maknanya dah masuk dalam telaga. Telaga tu duduk dalam penjara. Memang tak apa sihat dengan khalifah masa tu. Memang tak lari dah. Kau ada pun telaga pun tak lari dah, tak pun penjara. Nah, tetapi tuan-tuan, kerana sifat dia tadi nak mengajar, dia tetap juga mengajar dalam penjara. Yang dia kena bagi guru tu sebab dia mengajar orang dalam penjara. Khalifah marah, bubuh dalam telaga biar dia seorang. Tapi apa kehendak Allah, dia mengajar di bawah anak murid tanah kitab di atas lubang telaga. Masya Allah, tuan-tuan. Orang biasa nak tuk guru dia atas, nak murid bawah. Mana murid bawah, tuk guru bawah, duduk atas. Enggak ada. Ya. Itu begitu kaedahnya. Tadi kita tidak mengkaji perjuangan tokoh-tokoh imam-imam mazahib ini yang bukan hanya fiqh, tetapi mereka ini pernah menelusuri hukuman-hukuman yang tidak selari dengan khalifah masa itu, menyebabkan mereka kena penjara. Jangan nampak imam-imam ni sebagai fiqh saja, letak tangan sini, Syafi'i kata begini, Hambali kata begini, takbir Syafi'i. Jangan nampak itu saja. Nak sampai ke tahap itu, mereka terpaksa berdepan dengan apa yang Nabi kata, kulil haq walau kana murah. Sebutlah perkara yang Abdi sebut oleh ni, sebutlah perkara yang betul sekalipun benda itu baik.
Segala tingkah lakunya adalah menjadi gambaran kepada prinsip Islam. Ni sebut. Sebab tu saya kuliah di bank Islam, di pusat zakat, yang institusi-institusi Islam. Saya sebut dalam mereka. Saya kata, tuan-tuan ni membawa mesej Islam, saya kata. Walaupun berlatar belakang tidak pengajian Islam. Semua tak pengajian Islam. Tapi bila duduk di bank Islam, bila kau buat silap, orang nampak Islam yang lemah. Mesej Islam tu. Nampak kan sekalian? Macam dia doktor. Tak. Dia sebagai berbagai kedoktoran. Berlakunya orang doktor jahat doktor. The image itu. Jadi bila kau duduk di institusi agama, institusi zakat ke, Baitul Mal ke, bank Islam ke, perbankan Islam ke, bila kau buat salah, orang nampak Islam. Nak? Tengok Jabatan Agama, huru-hara dia punya pentadbiran. Nampak tak? Kita kena dulu. Nah, jadi begitu. Imej, tanggungjawab dia lebih hutang. Walaupun bukan semuanya berorientasikan pendidikan agama. Tapi bila duduk dalam institusi agama, dia membawa mesej kepada agama. Itu dia secara keseluruhannya lah. Ustaz, takaful sekarang ni dia ada masalah. Pasal dia takaful tu dia banyak ambil orang yang Takaful Malaysia. takaful apalah, dia kira takaful lah kan. Dia buat takaful lah, tapi yang Yang orang incang yang tu. bekerja tu bukan takaful, orang insurans. Jadi dia buat insurans juga. Dia bukan buat takaful. Jadi tak ada makna. Tu sebab hari ni, tuan-tuan sekalian, dalam Quran sebut dah. Dalam Quran sebut. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim summa yaquluna hadza min indillah fawailul lahum mimma katabu fa mimma lahum maksibun. Nampak? Allah Taala sebut dalam satu ayat ni 4 kali fawailul. 4 kali Allah sebut. Apa dia? Celakalah orang-orang yang menulis hukum dengan cara dia sendiri, lalu dia mengatakan ini adalah hukum Allah. Lalu mereka pakai hukum ini. Maka celakalah mereka yang memakai dan celakalah mereka yang mengikut hukum yang terpakai ini. 4 kali Allah sebut. Maknanya apa? Penjenamaan. Nampak sebut tadi ni. Menggunakan imej, menggunakan apa panggil jenama Islam. Tetapi hakikatnya adalah fitnah kepada Islam. Dia guna contohnya takaful Islam. Takaful Islam. Tapi tengok sistem macam konvensional juga. Tapi dia namakan penjenamaan. Macam busana muslimah. Dia buah busana muslimah. Tapi jubah tu ikut badan. Nah, nampak habis lekuk-lekuk macam tangga batu kek. Tapi dia nama busana muslimah. Dia penjenamaan semula. Ini yang bahaya ni. Itu Allah Ta'ala sebut, walaupun zahirnya tulis kitab, tapi maknanya engkau gunakan nama Islam untuk sesuatu yang tak ada kena-mena dengan Islam. Maka ini amat besar kesalahannya di sisi Allah. Buat takaful tapi ikut sistem yang tidak Islam. Maka besar. 4 kali Allah sebut bina celaka. Pawailu. Allahu Akbar. Sebab itu jangan kita menggunakan nama Islam untuk perkara yang tidak ada kena-mena dengan Islam. Busana muslimah sekarang ni. Itu sebab lebih baik pakai seluar yang longgar daripada pakai jubah yang ketat. Iya. Pakai seluar, orang perempuan pakai seluar besar tu kan, gening kan. Daripada engkau pakai jubah yang ketat. Sebab kita sebut lebih tutup pakai tudung tidak wajib kan. Yang wajib adalah menutup aurat. Orang yang menutup aurat mesti pakai tudung. Walaupun orang yang pakai tudung belum tentu tutup aurat. Sekarang ni orang pakai tudung. Nak? Pakai tudung. Orang pakai tudung. Tak? Sebab trend. Sekarang ni trend dah. Trend dah. Orang, kalau tak pakai tudung ni, maknanya dia di luar arus perdana. Ya, dia tidak duduk di arus perdana. Dia pakai tudung lah ke? Nah. Jadi, tudung tu dia memanglah iblis ni tuan-tuan sekalian. Dia memang pandai iblis ni. Kalau dia ikut CJ, dia mesti dapat PhD. Kalau kita yang rajin solat daripada kecil ni, iblis takkan suruh kita tinggalkan solat. Iblis takkan suruh. Dia kata buat habis halio je. Dia kata Haji Syukri, bola solat ni. Semalam dah solat malam ni. Dia macam tu. Tak mungkin lagi. Tak mungkin. Sebab dia tahu buat habis liur je. Habis tenaga je. Daripada suruh orang yang
dah sebati jiwa dengan solat untuk tidak solat, dia takkan suruh. Dia suruh macam mana? Lambatkan solat. Panjang lagi. Dia suruh lambat sembahyang. Ini kejayaan dia. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, Imam Qurtubi sebut, seseorang yang sengaja melambatkan solat, dia sebenarnya telah engkar kepada perintah Tuhan. Yang makna lewat tanpa sengaja lah. Kalau lewat kerana macam-macam hal yang ada syar'i, itu baik lain. Saja lambat. Nak tengok cerita Korea. Nak lambat kena operate tu lain. Maksudnya tu dia ada roksah, dia keringanan dia. Dia sebut, tapi saja-saja nak tengok bola. Nak tengok bola, tuan-tuan sekalian tak? Jadi habis kejap gini. Penalti ni. Bangun penalti. Bangun dah. Bangun dah, tapi tengok penalti pula hidup mata kan. Ada nak habis kelima penalti, siapa tak masuk, Ronaldo ke apa tak masuk. Jadi tu kan. Nak sebut sini, Imam Qurtubi kata sengaja melambatkan solat sudah menggambarkan dia mula sudah mau engkar perintah Tuhan. Orang panggil muqaddimah keingkaran. Muqaddimah keingkaran. Ada panggil muqaddimah keingkaran. Itu dia, nampak ya? Itu mestinya kita takut. Baik. Satu lagi nak. Ya. Tanya Ustaz ni. Kalau benda ni balik kepada kefahaman lah. Kalau kita tengok sekarang ni, kita Islam ni macam Ustaz kata tadi, ramai orang semua dah ingat nak Islam belaka lah. Jadi kerana nak Islam tu kadang-kadang dia tinggal doa je. Majlis tu tak tahu nak jadi apa lagi, tapi doa kena ada. Tak ada doa dia marah. Apa tak ada doa ni? Dia biasa doa. Macam padahal doa tu tak ada kaitan dengan benda nak buat, malah kita pun takut doa tu. Pada nyanyi Baik. Sebab itu Nabi sebut dah 1400 tahun dulu. Nabi sebut dah. Benda-benda ni Nabi sebut dah. Nabi sebut dulu 1400 tahun dulu. Nabi kata apa dia? La taqumus sa'ah. Tidak akan berlakunya kiamat. Nabi kata hatta la yabqal Islam ma illa ismu wa la yabqal Quran illa rasmu. Nabi kata tidak akanlah berlaku kiamat sehingga dalam keadaan itu bila Islam ni tidak tinggal melainkan pada nama, pada adat, pada budaya saja. Jadi doa ni jadi budaya dah. Tak? Sebab itu dalam takrif perlembagaan Islam agama rasmi persekutuan, dalam takrifan dia, iaitulah memulakan majlis-majlis dengan acara Islam, maka orang bukan Islam tak boleh tegur. Itu termaktub dalam perlembagaan sebagai Islam. Jadi nak mulakan sidang dewan, doa. Tak boleh. Orang Cina tak boleh bangkang. Tak boleh, kami nak doa tu. Tak boleh. Melawan perlembagaan. Boleh dianggap menentangnya di Pertuan Agong. Ya? Jadi doa tu jadi kadang-kadang tuan-tuan majlis mungkar pun doa. Majlis mungkar. Contohnya apa dia? Tuan sekalian. Jadi dia sebabnya pertama dia tengok Islam tu pada nama saja. Padahal doa ni sunat, tuan-tuan. Doa ni sunat. Cuma minta hidayah tu wajiblah, doa ni sunat aja. Jadi kenapa jadi macam tu? Kerana kita melihat Islam tu kepada budaya, bukan kepada dia punya konten ataupun asas kepada Islam itu sendiri. Ya, sebab itu Nabi sebut dah, tidak berbaki Islam melainkan pada nama je. Ya, dan tidak berbakilah Quran itu melainkan pada rosam dia saja, pada mushaf saja. Lain tak ada dah. Ya, ada orang dah mula tak faham, dah orang dah mula mengabaikan perintah Quran, maka itulah tanda kiamat hampirnya, tuan-tuan sekalian. Nabi sebut dah 1400 tahun dulu. Ya. Mana lagi? Segala tingkah lakunya adalah menjadi gambaran kepada prinsip Islam serta adab-adab seperti dalam hal makan minum, berpakaian, bertuturan, dalam suasana aman, dalam perjalanan, malah dalam seluruh tingkah laku dan diam. Jadi kita ni mesti ada qudwah hasanah dalam sudut tindak tanduk perbuatan kita. Sebab itu hari ni tuan-tuan orang tak kenal dah mana satu Islam. Tak kenal dah. Sebab sama je. Sama je. Kerana itu kalau sekiranya Tok Guru saya pernah bagi contoh. Dia kata kita masuk hutan, kita tengok ada seekor binatang. Kepala dia singa, badan dia unta,
Kaki dia itik, ekor dia ayam. Apa benda binatang kita nak cakap? Nama binatang tu apa benda? Kita kata mana boleh nak gabung-gabung. Singa unta, tik kaki. Jadi singa, tik, yam. Jadi tidak ada binatang yang nama itu. Nah, jadi tetapi kalau kita masuk hutan, kita tengok seekor binatang, kepala dia rusa, badan, kaki, ekor semua rusa, kita boleh beritahu itu rusa. Tapi kalau binatang tu kata tok guru saya, yang macam tadi, kepala dia singa, badan unta, kaki itik, ekor ayam, kita nak panggil apa dia? Kita tak nak panggil apa. Macam itulah juga dengan orang Islam. Jadi kalau dia bercampur pakaiannya tak ikut Islam, apa tu kahwin ikut Islam, kita nak panggil apa dia? Panggil apa? Susah kita nak panggil. Jadi makna identiti itu telah hilang. Sebab itu dalam bab yang ke-10 ini kita mesti mengekalkan identiti Islam, maksud dia. Identiti makan tu Islam macam mana makan tu. Kekalkan. Duduklah majlis apa pun, bismillahirrahmanirrahim. Suap kaki kanan, kaki kanan. Suap dengan tangan kanan. Tak kira bersudu ke apa tak. Kan kadang ni kan kalau kita makan tu kan, pisah-pisah tu, cucuk kan sini kiri tu. Kalau belah kanan tu orang kata apa? Tak standard lah orang panggil darat. Kalau tak panggil darat. Tak. Darat. Nah, jadi kita malu. Padahal kita orang Islam, patutnya kita bangga. Kita bubuh pisau belah kiri, cucuk gerpu bubuh belah kanan. Lantaklah engkau nak kata apa benda kan. Ini identiti. Ada. Bila bersin, alhamdulillah. Macam dalam masjid, dalam majlis kita, alhamdulillah. Dekat dinner pun, alhamdulillah kalau bersin. Tak payah tukar-tukar excuse me ke apa benda. Tak payah tukar. Identiti tu kena jaga. Ni nombor 10. Kalau kamu memang berakhlak dengan akhlak Islam. Nah, biarlah. Memanglah barat ni, orientalis ni, dia akan kontra, tuan-tuan. Dia kontra dia. Dia buatkan kontra tu. Biar nampak orang Islam ni serba salah. Macam mana ni? Orang semua cucuk ke kiri, tak aku seorang kanan. Makan dengan tangan, confirm dah. Nah, orang semua ke depan kelongkang-kelongkang dengan apa tu? Dengan pisau dengan pinggan kan. Kelongkang. Takkan kita dengan tangan gitu, pakai dah. Jadi kita buah mana kanan sebab yang pasti makan tangan kanan. Saya sebut kali kan. Atau menggunakan tangan kanan. Yang tak boleh makan tangan kanan. makan menggunakan tangan kanan. Okey, itu Nabi suruh makan tangan kanan. Ataupun menggunakan tangan kanan. Pakai sudu, pakai chopstick, tapi masih kekal tangan kanan. Yang Islam larang, engkau makan tangan kanan kau. Itu tak boleh. Ya? Jadi kekal kan begitu. Biarlah orang nak cucuk kaki kiri pun, kita cucuk kanan, pisau belah kiri. Biarlah orang nak kata apa. Itu identiti. Katanya kenapa engkau begini? I'm Muslim. Nampak tak? Kita ada identiti. Masalah dia Ustaz, itulah kata lemah ni kita ni nak tukar cara makan tak boleh. Kena ikut orang putih. Memang orang talih tadi ni dia menjadikan kita serba salah. Dia serba salah, tuan-tuan sekalian. Akhirnya hilang. Okey, satu cerita tuan-tuan sekalian, cerita. Seorang Yahudi, saya tak ingat nama dia, tapi dia masuk Islam. Ketiga Sayyidina Umar nak ambil kunci Baitul Maqdis. Saya duduk bincang dengan Tuan Haji Zailan ni, kita nak pergi Baitul Maqdis. Tuan-tuan sekalian, tahun depan kita pergi Baitul Maqdis. Semua dia jemput adik. Semua dia jemput adik. Setelah itu nak buat Ramadan tak dan kumpul duit. Tuan-tuan sekalian. Kita cuba pergi Baitul Maqdis. Jadi bila Sayyidina Umar dijemput untuk mengambil kunci Baitul Maqdis daripada seorang padri. Dia datang daripada Madinah naik unta dengan dia punya seorang pemandu dia, khadam dia. Jadi dia janji dengan khadam dia, 2 kilometer aku duduk atas, kau heret. 2 kilometer aku duduk bawah, kau duduk atas pula. Ni tengok Umar ni, khalifah dengan khadam dia. Nah, gitu. Maknanya kalau kita ni 2 kilometer contohnya, aku driver, kau duduk belakang. 2 kilometer kau driver, aku duduk belakang. Begitulah ni sebuah hadis kita ni. Tapi takkan nak kereta 2 kilometer. Mungkin 200 ke 300 ke gitu. Tapi unta maknanya 2 km gitu tukar.
Ditakdirkan Allah masuk Baitul Maqdis tu, Omar duduk heret unta. Si Hadam duduk atas. Jadi yang si padri ni pakai hormat tabik pada yang atas. Kata dia Hadam tu pun dia pun tak lupa diri. Nah, kita kalau buka pintu macam saya kadang-kadang nak bagi contoh macam tadi. Kadang saya tengok hak bawa saya tu ngangguk. Kalau aku duduk terus tepi ni, kalau meninggal dua-dua sekali. Lebih baik dia tidur. Saya pun bawa. Dia tempat ceramah. Pip. Orang buka pintu kat kawan saya. Assalamualaikum Ustaz. Tak kenal saya. Kalau belah-belah sini orang kenal pergi berjohor belah mana kan. Kawan saya pun pakai jubah juga. Mengajar kan. Ikut saya pakai jubah juga lah. Nak. Dan dia buka pintu, Assalamualaikum, saya relax. Tapi dia ingat bukan saya tu Ustaz juga buka. Baru pergi buka kereta pula sana. Jadi macam tu lah. Jadi nak cerita dia tabik. Jadi akhirnya Khadam tu kata Khalifah Umar ni terkejut dia. Satu gambaran yang dia tak pernah tengok, bahawa Khalifah boleh jadi pemegang tali unta dalam keadaan Khadam duduk atas unta. Jadi ketika dia nak ambil sijil Baitul Maqdis, tuan-tuan sekalian, adalah orang Yahudi yang telah beriman. Sebelum Umar masuk tu dia beriman dah. Saya tak ingat nama dia. Allahuakbar, tak ingat. Jadi bila masuk waktu zuhur, tuan-tuan sekalian, dia pun nak semayang. Sayyidina Umar nak semayang. Dia tanya, boleh aku semayang? Padri tadi kata, semayang dalam gereja. Umar kata, kalau aku semayang gereja, huru-hara aku punya pengikut lepas ni. Lalu dia keluar sedikit, dia semayang di tepi. Dan tempat tu sekarang ni dibina masjid, dinama Masjid Omar. Dia duduk di sebelah tepi daripada Aqsa. Dan duduk di antara pertengahan antara Aqsa dengan Sakra ataupun the rock tu, yang kubah kuning tu. Kubah kuning tu bukan Aqsa. Kubah kuning tu nama dia kubah Sakra, tempat batu. Tapi tu yang dia ke Aqsa pun kuning. Aqsa dia punya kubah warna hitam. Di depan menghadap ke sana. Lebih kurang 200 meter daripada Sakra tadi. Batu tergantung ada lagi, Ustaz? Masih ada. Itu di bawah Sakra tu lah. Jadi Sakra tu dibina oleh Malik bin Marwan daripada kerajaan Osman. Umayyah, kerajaan Umayyah, dia bina benda tu. Dia bina kubah tu untuk nak jaga batu tadi ni. Baik, tak apalah. Jadi ketika dia nak semayang, dia tak tahu mana nak ngadap ke mana. Apa kata Yahudi tadi? Kau tak tahu nak ngadap mana kan? Kau ngadaplah ke Baitul Maqdis. Apa kata Omar? Engkau ni Islam tapi otak kau masih Yahudi. Kau dah Islam tapi otak kau masih Yahudi lagi. Sebab tu kau suruh aku menghadap ke Baitul Maqdis. Sedangkan sudah jelas. Sebab Omar hidup selepas zaman